Pertama yang kita kena pasti dulu dalam pengisian bulan Ramadan ni, kita kena yakin sungguh-sungguh apa yang Nabi kata dalam bulan Ramadan ni, awaluhu rahmah, lepas tu awsatuha maghfirah, lepas tu wa akhiruha itqun minan nar. Makna dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan 6 hari lagi ni, awal dia 10-nya awal tu orang kata rahmah daripada Allah Ta'ala. Lepas tu 10 ke 20 tu pertengahan kita kata maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan akhir sekali kemerdekaan kita daripada api neraka. Jadi yang kita pastikan, yang kita nak faham, makna bukan sahaja malam, bukan setakat malam kita buat semayang yang dinamakan Lailatul Qadar. Kita kena faham, kita kena yakin, kena pegang sungguh-sungguh daripada pagi, tengah hari, petang, malam, tengah malam, tak kira. Semua tu rahmat. Kalau di tengah pula, daripada pagi, tengah hari, petang, malam, tengah malam, itu semua maghfirah. Dan akhir sekali, tak kira pagi, tak kira petang, tak kira tengah hari, tiap malam, tengah malam, semua itu pun minan nar. Jangan kita ada sikap malam ke, malam ke kita ibadat, siang tak ada rahmat. Tak, jangan macam tu. Kena faham sepanjang bulan Ramadan tu awal dia rahmat, sepanjang bulan Ramadan tu tengah dia maghfirah, dan akhir Ramadan tu sepanjangnya kebebasan daripada api neraka. Jadi sebelum kita masuk puasa, kita kena yakin hak tu dulu. Kita kena beramal macam tu. Jangan setakat datang Lailatul Qadar atau kita buat 10 malam yang akhir, kita itikaf dalam masjid, cukuplah, kita rasa puas hati. Tak, jangan macam tu. Kena faham sepanjang. Boleh. Lepas tu sepanjang bulan Ramadan tu tak usah kira pagi ke, siang ke, petang ke, malam, tak kira. Sepanjang sehari 24 jam tu awal dia semua rahmat. Boleh macam tu. Lepas tu bila nak puasa, kena faham, terutamanya puasa ni salah satu daripada rukun Islam. Nabi kata bunia Islam al-khamsin, dibangunkan Islam tu di atas 5 perkara. Pertama, syahadah la ilaha illallah, kesaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu bahawasanya Nabi Muhammad ni pesuruh Allah Ta'ala. Lepas tu iqamis salah, kita semayang tadi maghrib. Lepas tu wa itiz zakat, dan mengeluarkan zakat. Lepas tu saumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Lepas tu barulah haji bait, mengerjakan haji ke Baitullah. Makna puasa ni rukun Islam. Kalau berpandukan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, semua tak kira siapa, asalkan akil baligh, muslim ke muslimat ke, wajib, bukan sunat, wajib berpuasa, wajib takrif puasa, takrif wajib dalam fiqh, buat dapat pahala. Kalau tak buat berdosa. Kena hak tu dulu. Boleh? Hak umur 7 tahun anak kita galakkan puasa sahur. Kalau 10 tahun tak mempuasa, kita boleh rotan. Hak tu untuk menggalakkan. Orang Melayu ni kata apa? Nak lentur buluh ni kan, kena daripada rebung. Ataupun orang kata bila dah kecil kita asuh, bila dah besar besok dia mudahlah. Itu yang suruh 7 tahun tu kan. Tapi yang akil balik, tak kira muslimin, wajib. Kalau tak puasa berdosa. Satu tak dapat, tidak. Yang kita kena pegang. Itu sebab dalam benda mempunyai rukun ni, kita kena tahu 3 perkara terlebih dahulu. Pertama, tauhid dia. Lepas tu fiqh dia. Lepas tu tasawuf dia. Tauhid ialah
sembahan kita tidak ada lain daripada Allah Ta'ala, berkenaan Allah Ta'ala. Lepas tu kalau fiqah tentang amalan kita, tentang muamalat kita sama-sama manusia. Tasawuf ni kita kata kalau dalam semayang, bila kita cukup rukun, cukup syarat, menghadap kiblat, tak apalah, sahlah kita semayang. Tapi kalau riak dalam semayang, pahala semayang tak ada. Pahalanya tak ada, bukan tak sah semayang, pahala semayang. Pasal itu masuk dalam bahasa modern sosial, akhlak, tasawuf. Jadi bila masuk bab rukun, bila masuk bab puasa, pertama kita tahu, kita kena pegang sungguh-sungguh Tuhan yang memfardukan. Kita kena yakin Tuhan yang memfardukan puasa ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Itu daripada pegangan, daripada i'tiqad. Daripada fiqah kita kena tahu tiap-tiap orang nak masuk beramal kena ada ilmu, kena ada niat. Bukan nak niat nawaitu saum mawadin tu, kena niat malam lepas maghrib, kena niat aku puasa esok hari. Lepas tu bila benda yang ada niat, kena tahu apa yang kita niat tu apa dia, manwi dia, benda yang diniat tu apa dia. Lepas tu dari segi tasawufnya, kalau kita puasa, lepas tu puasa tapi siang duk macam tu jugalah duk merapu juga, duk buat perkara sia-sia, duk sembang benda-benda lara, ada nak ada. Itu sebab Nabi kata kam min shaim, berapa banyak orang yang puasa yang dapat dahaga lapar. Jadi kena ada, bila benda yang berhubung dengan ibadat, kena faham, kena ada 3 benda ni sekali dihimpunkan, dengan tauhid dia, dengan fiqah dia, dengan tasawufnya. Tapi tentang puasa, macam kita semayang tu lah, kita semayang sebab apa? Dari segi tauhid dia, aqimis solah. Lepas tu kita dari segi fiqah, kita tahu rukun semayang, syarat semayang. Sat lagi kalau semayang syak, kita menghadap sini ada nak dapat pahala. Bukan saja tak dapat pahala, tak sah, tak terbilang dari segi syarak. Dan kemudian lepas tu start lagi semayang, kita rasa kita ke tengok berapa banyak orang taman ni tak main, aku ke main. Heran diri pula, tak ada apa juga. Macam tu kat puasa. Nabi kata man qama Ramadan, ataupun man yakum lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahum ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, puasa Ramadan, barang siapa yang mendirikan ataupun riwayat lain Lailatul Qadar, tapi kena imanan. Makna imanan makna tasdiqan, membenarkan hak puasa ni benda yang kewajipan, yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Wahtisaban dengan makna ikhlasan, makna ikhlas kerana Allah Ta'ala. Di situ ada tauhidnya, di situ ada fiqah dia, di situ ada tasawuf dia. Barulah Nabi sambung, ghufira, nasaya diampunkan, ma taqaddama, barang yang terdahulu, min zambi, daripada dosanya. Makna kena ada 3 sekali. Dari segi fiqah, puasa tak boleh. Kebetulan anak kita puasa macam mana yang dikenaki oleh syarak, ada nak dapat apa? Anak kita balik dah, dia puasa kebetulan, baik lelaki baik kebetulan sama macam mana syarak anda, ada nak dapat apa? Tak dapat apa. Ibadat bukan boleh kebetulan. Anak kita bangun sahur, lepas tu cerita pada kawan-kawan, aku bangun sahur, hampa tak bangun, ada nak dapat apa juga? Tak ada juga. Dia nak ada dia punya tauhid, nak ada dia punya fiqah, nak ada dia punya tasawuf dalam bab puasa. Yalah, mungkin tak tahulah, surau sembahyang Jumaat, surau sembahyang Jumaat,
Tak ada. Dia pun tanya saya, ustaz ni, ustaz kalau nak bagi semua tahu puasa macam mana ustaz? Satu jajahan, satu Korea tu. Saya pun bagi pandangan lah, nak tahu satu Korea hari, nak ada hari Jumaat ni tak puasa lagi. Tak puasa lagi. Semua sembahyang Jumaat. Semuanya sembahyang Jumaat, habis-habis bagi salat assalamualaikum warahmatullahi, seorang pun jangan bangun. Ustaz yang hadir pada malam tu nak cerita bab puasa, baca puasa. Hak siap kunci pagar, jangan bagi keluar. Yang ada ni semua jangan bangun ni. Kalau nak sembahyang sunat balik nanti. Cerita bab puasa. Bagi semua yang hadir Jumaat tu tahu puasa. Lepas sebelum tu kempen. Sebelum Jumaat makan dulu. Sebelum Jumaat makan dulu. Selalunya nak balik lepas Jumaat ni bukan apa. Elah, sebelum Jumaat tak makan balik, nak makan nasi dah lah. Hala ni kempen 2-3 kali Jumaat, jangan makan dulu. Betul tak? Lepas tu ambil kitab. Kalau ikut kitab yang masyhur dengan bab puasa ni di pondok, kitab Sayrus Salikin. Sayrus Salikin. Tu cerita tentang adab puasa, wajib puasa, sunat puasa, perkara membatal. Cerita. Sejam cerita bab puasa. Bagi semua yang hadir tu faham apa dia puasa, lepas dari segi fiqh, lepas daripada segi tasawuf, lepas daripada segi tauhid. Dia bukan boleh kebetulan. Kebetulan dia puasa macam mana yang dikenaki oleh syarak, tak dapat apa, dapat dahaga lapar macam tu juga. Ibadat dia tak boleh kebetulan. Itu sebab Nabi tuntut sangat talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dia tak ada ibadat lah, dia tak ada kebetulan. Dia mesti tahu sungguh. Ialah bukan tahu sungguh benda hak lain. Kalau nak puasa, tahu benda puasalah. Apa puasa, sunat puasa, niat puasa. Ialah perkara-perkara yang membatalkan puasa, ibadat-ibadat yang ada dalam puasa, tentang puasa. Baru dia nak jadi sempurna kita punya puasa. Tuan-tuan, jadi dalam bab puasa, ialah saya ni nak cerita tentang pengisian puasa. Kita tengok Nabi, apa yang Nabi buat dalam bulan puasa ni. Pertama, Nabi dalam bulan puasa, pada malamnya Nabi tadarus Al-Quran. Pasal tadarus Quran ni nak siang payah, masing-masing buat kerja kan. Jadi lagi pun nak tadarus siang, jadi dengan cuacanya, dengan tak rehatnya, jadi tak berapa nak sempurna lah kan. Kebanyakan tadarus ni malam, selepas daripada kita tarawih kan. Kita buat tadarus. More tak buat pun tak apa kan, buat buka puasa dah lah kan. Kita tadarus Al-Quran, tak apa. Hak lain datang tengok, mengaji, dengar pun tak apa kan. Kita Nabi pasal dia tadarus Quran, dia baca, Jibril dengar kan. Sepanjang bulan Ramadan. Dia tadarus Quran ni. Pasal kita orang Melayu, jadi kita tak ada rasa apa-apa. Kalau orang Arab, Allah, dia tak sangatlah tadarus Quran. Pasal kalau kita tadarus Quran, kita akan baca semualah, daripada alif lam mim zalika sampailah habis Quran. Itu orang panggil tadarus Quran. Itu sebab kadang-kadang separuh-separuh tempat dia jemput hafiz. Sini jemput hafiz tak? Hafiz tak? Jemput 3 orang hafiz, bagi 3,000, bagi 2,000, tak kira lah kan. Tapi mereka lah jadi imam. Jadi kita dengar tiap-tiap malam satu juzuk kan. Habis 30 malam 30 juzuk. Buat macam tu. Tak tahulah, saya tak tahulah. Kalau tidak kan, kita baca surat lazim tu lah, daripada Al-Haqumut Takasur, setiap malam macam tu lah kan. Maknanya kita mendirikan juga qiyamul lail tu kan. Setengah tempat. Pasal apa? Bila kita baca Quran, orang Arab baca Quran, dia akan baca, dia akan mesti tak dapat tidak dia baca. Kalau dia baca ayat dalam surah Kahfi lah, kalau dia baca sampai surah Kahfi, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Betul tak? Dia faham.
Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala yang menurunkan ia Allah ala abdihi di atas hambanya Nabi Muhammad al-kitabah, yang ini Al-Quran. Dan tidak menjadi ia Allah baginya bagi Quran tu bengkok. Jadi dia faham. Dalam tadarus Quran tu dia akan dapat faham. Kita orang Melayu tak upayalah. Tak ada tempatnya sini baca Quran, sana terjemah. Cuma kalau tuan-tuan nak bawa terjemahan dia masa tadarus, tak apalah lah, ni mereka bagi apa, wakaf banyak kitab Haramain tu kan. Keluaran mana Ustaz lah? Jakim. Jakim. Ada terjemah dalam bahasa Malaysia. Dalam bahasa Malaysia makna dia macam mana? Allah Ta'ala yang menurunkan di atas hambanya kitab, yang ini Al-Quran, dan tidak ada baginya Quran tu wajah. Makna dalam Quran tak ada bengkok. Baik dia punya ibadat, baik dia punya kisah Nabi, baik dia cara-cara berdoa, baik dia punya muamalat dalam Quran, baik apa pun dalam Quran, semua tak ada bengkok. Semua lurus, betul. Kita baca tak? Kita tadarus tak? Tapi kita orang Melayu dapatlah, jadilah, boleh jugalah pahala yang kata alif lam mim tu, alif 1 10 pahala, lam kan, bukan alif lam mim tu satu ayat, alif tu satu, lam tu satu, mim tu satu. Depa dah yang di Arab tu. Itu sebab orang Arab kita katalah bulan 1 bulan sampai bulan 11 pulun kerja macam tengok tak ingat akhirat. Sebulan lagi, setahun ada 12 bulan, sebulan lagi berhenti menjaga. Tak menjaga. Duduk hotel 5 bintang tu. Bukan hotel sebintang, 2 bintang, 5 bintang di Mekah tu. Bawa anak, bawa bini puasa di Mekah. Satu, dia tahu Nabi kata barang siapa yang mengerjakan ibadat umrah di dalam bulan puasa, Nabi kata tak sebagaimana menyamai haji bersama aku. Itu satu kelebihan. Sebulan. Kita kalau bulan puasa di Malaysia, bulan ni lah Tesco apa benda pun lah, Giant ke ataupun orang menjaga keliling masa ni lah cari duit kan. Tak ada tarawih ke. Kita terbalik. Kalau boleh ubah tak tahulah. Kalau boleh ubah, haknya menjaga tu berhentilah kan. 11 bulan menjaga, pagi menjaga, petang menjaga, malam menjaga. Pasal faham daripada ayat Quran lah. Kalau hampa tadarus Quran, hampa akan baca ayat Quran mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tak ada satu benda yang melata di atas muka bumi ni melainkan di atas Allah lah rezekinya. Itu sebab ada satu kisah, kawan tengah lapar nak makan roti, tiba-tiba burung sambar roti dia punya marah tak tahulah, dia ikut burung dia ikut burung, tengok-tengok dia ikut burung tu. Kawan burung tu tengah bagi makan dalam mulut orang yang tangan dia kena ikat, kaki dia kena ikat, tangan kena ikat, kaki kena ikat di batang pokok. Siapa nak bagi makan? Burung tu suap roti. Dia pun reda lah. Burung tu ambil. Kalau tidak, aku dapat burung ni, aku sembelih. Dia lapar, burung sambar, dia pun boleh roti burung pula sambar. Dia ikut tengok-tengok burung bagi makan. Pasal Tuhan dah kata rizquha. Betul tak? Rezeki dia Tuhan tetap. Kalau kita tadarus Quran juga dalam bab rezeki ni, dia akan ada jumpa ayat wa alla laisal insana illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang insan tu melainkan barang yang dia usaha. Bukan rezeki ni sebab bukan sijil, bukan sebab kepandaian, bukan sebab apa-apa yang lain. Tuhan kata ma sa'a, barang yang kamu usaha. Barang yang kamu usaha. Macam sebelum ni lah saya cakap, kalau menjaga burger, satu burger tak jadilah. Kalau ada 10, Sentul ada kita punya store burger kan. Kita hantar roti ke Bangla jaga, Jalan Tukang Beraman ada kita punya store kan, Indon jaga. Kita hantar ke. Lagi mana, Kampung Pandan ada kita punya store kan, Myanmar jaga.
Sedap lah. Macam toke KFC kat lah kita. Toke KFC tu, KFC berapa banyak dalam Malaysia ni, dia sedap lah pakai Ferrari. Pasal Tuhan cakap macam tu. Bak rezeki, masak. Barangnya kita usaha. Bukan sebab kita pandai ngaji ke apa tak. Buka roti canai, mana-mana semua tempat komplek ada roti canai kita. Roti canai Hidayah. Kita cuma hantar guni ke kan, naik van hantar guni. Tengok toke hebat juga, Mercedes 320. Ini satu kedai padam pakai motor LC. Yalah, pasal Tuhan kata kalau kita tadarus Quran, kita akan jumpa ayat tu. Lepas tu kita baca lagi bab rezeki juga dalam bulan puasa ni kan. Jangan pasal takut, kita faham bulan rezeki di Malaysia ni bulan masa cari duit. Dia tu menjaga keliling ke, jual baju ke, 18,000 bersih dalam bulan puasa. Kalau tak bulan puasa, bolehlah sikit-sikit, sehari 200. Kalau bulan puasa 18,000 Ramadan tu, tapi tarawih tak ke mana. Apa semua entah ke mana lah, tapi 18,000 bersih. Ni Malaysia punya. Bab rezeki ni kita akan baca juga ayat. Kita akan jumpa juga ayat mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Tuhan tambah. Bab rezeki, syukur ke? Apa yang Tuhan bagi, apa rezeki kita ada, kita bersyukur. Nasaya Tuhan tambah. La in kafartum inna azabi lisyadid, tak apalah kan. Tapi nak tambah kita punya rezeki. Tuhan kata la in syakartum la azidannakum. Dan yang kita nak ambil ayat yang keempat ni. Pasal motif, matlamat puasa, tujuan puasa la'allakum tattaqun. Ni Tuhan kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuhu Allah. Fahas? Sambung ayat tu lah. Makna hak ni untuk orang yang takwa. Dia akan dapat rezeki daripada Allah Ta'ala, barang yang tidak menyangka, barang yang dia tidak sangka. Ni tuan-tuan kena pegang. Walaupun aku tak tutup, hak ni pak-pak Arab pegang. Walaupun aku tak menjaga dalam bulan puasa sebulan ni, hak ni aku yakin sungguh. Aku buat ni, puasa ni, macam ayat Quran kata la'allakum tattaqun. Aku bertakwa. Kalau menjaga nak takwa macam mana? Menjaga hari ni, kalau tak bohong, tak menjaga. Dia berkata ni buah temikai ni, hak ni okey ni, hak ni bawa, hak ni lagi okey, wah hak ni tak okey. Menjaga akhir zaman ni tak tahu nak katalah. Kan? Datang takwa macam mana? Sedangkan takwa tu buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal Allah Ta'ala larang. Dalam bulan puasa ni kita tinggal semua. Tak ada perkara-perkara yang sia-sia. Tak ada perkara-perkara yang membazir waktu. Tak ada. Semua kita isi dengan ibadat. Pasal kita faham macam saya cakap tadi. Awal dia rahmat semua. Kita faham rahmat malam ke? Itu sebab kita datang qiyamul lail. Itu sebab kita datang tarawih. Sepanjang tu. Cuma kita bahagilah orang yang bekerja kerajaan lah kan. Bahagi masa. Tapi jangan pula pergi pejabat mengumpat. Tu sebab nak kena ada tahwid dia, nak kena ada fiqh dia, nak kena ada tasawuf dia dalam puasa tu. Puasa duk menjaga bohong. Jangan main bulan puasa ni, pergi mana-mana penuh. Dalam bandar, kampung lah ni, orang tak minat dah ibadah. 1 sampai 15 puasa, 15 naik ke 30, habis. Ada yang Jalan Tengku Abdul Rahman, ada yang Giant, ada yang komplek ada lah. Komplek lah ni dia hias, ada komplek tu dia hias air turun tu.
Air terjun turun dalam berkala-kala melengkung lah apa. Yalah, nak menarik kan? Nak menarik, melalaikan kita daripada puasa. Yang paling sedih sekali, walaupun dalam puasa ni kita semua tahu setan-setan dibelenggu. Sebab apa setan-setan dibelenggu? Sebab Tuhan nak memudahkan orang-orang yang beriman ni berpuasa. Lepas tu pintu syurga dibuka dalam bulan puasa ni. Masuklah. Itu semua orang tahu setan. Tapi ingat, walaupun setan dibelenggu, tapi ada dia punya pengikut-pengikut setan daripada manusia, daripada jin yang tak dibelenggu. Ni yang jadi masalah ni. Ni lah buat program-program yang melalaikan kita. Silat-silat kita tarawih, silat-silat 1 sampai 15 rakaat, lepas tu 15 ke atas tak tengok lah, tak nampak lah. Beli baju raya, shopping baju raya sebelum puasa. Masuk puasa besok, ingat apa yang saya kata. Daripada awal, daripada bangun tidur sampai tidur balik pun rahmat. Mana baju raya, kuih raya, apa raya sebelum. Pasal Lailatul Qadar ni tuan-tuan kena faham. Walaupun dalam tuan-tuan akan baca ayat Quran mengatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Betul tak? Lailatul Qadar terlebih baik. Nabi bila 10 malam akhir itikaf di masjid. Salah satu amalan yang kita boleh buat adalah itikaf di masjid 10 akhir. Dia ambil kejutkan keluarga dia sungguh-sungguh buat ibadat dalam 10-nya akhir. Pasal di malam tu ada Lailatul Qadar. Tapi Tuhan kena faham, tuan-tuan kena faham ayat Quran. Dia kata bukan 1000 bulan. Tuan-tuan faham, tuan-tuan faham 1000 bulan, bukan 1000 bulan. Terlebih. Betul tak? Daripada 1000 bulan. Itu sebab orang Arab nak dengar ayat Quran. Bahasa dia. Kita faham 1000 bulan, makna kita faham buat ibadat dapat 80, umur pun tak ada. Lebih. Terlebih baik daripada 1000 bulan, makna mengatasi. Ulama kata ada yang Lailatul Qadar ni 21, 22, 23, 25, 27, 29. Ambil yang gasal. Senang. 10 akhir tu, 10 tu kita buat ibadat. Banyakkan istighfar, banyakkan doa, banyakkan zikir, banyakkan segala-galanya. Kalau kena, boleh lah. Kan? Dia ada tanda Lailatul Qadar ni. Pada pagi besoknya matahari ada, cahaya tak ada, tak sejuk, tak panas, suara anjing tak ada. Lah ni ada suara anjing bila pagi. Lepas tu orang yang disentuh oleh malaikat ni akan meleleh dengan tak ada apa-apa, meleleh air mata, lembutnya hati. Masa tu semua malaikat akan turun ke dunia, akan masuk rumah-rumah yang tak ada gambar-gambar berhala, yang tak ada anjing, yang tak ada benda-benda yang mengotor, dia akan masuk. Kalau kita beribadat, dia salam dengan kita, tak nampak lah. Kalau nampak pensah malaikat, kalau nampak hampa pensah dia akan turun. Dia naik waktu fajar. Baca sama dalam ayat Quran cerita. Lah ni ambil. Tapi sayangnya kita, okey 27 okey mandi kan, 29 rasa-rasa surau tinggal tak ada lah. Lah ni ubah sampai 29 tu pun penuh. Selalu kalau kampung saya kat 26, lepas tu tak ada dah. Tak ada. Nak ketupat nak apa, macam-macam lah alasan. Pasal kita tak nampak. Bukan saja dia selagi tak diumumkan raya. Selagi itu ada rahmat. Amalan dalam bulan puasa kalau hak sunat jadi wajib. Dapat pahala hak wajib. Hak wajib Tuhan kurniakan 70 pahala. Inna saumi li, sungguh puasa bagi aku. Ana ajzibi, aku yang balas. Hak amalan lain ambillah kat hangpa. Tapi hak bab puasa aku. Tuhan kata, aku yang balas. Potong semua. Yang datang ya tak datang, saya nak buat macam mana kan. Yang datang ni kena ada sikap macam tu, kena ada bersungguh-sungguh tentang kali ni bulan puasa. Jangan potong-potong. Selagi tak habis bulan puasa, selagi tu istiqomah.
dengan dia punya tarawih, dengan dia punya malam Lailatul Qadar ni kalau yang elok doa tu lah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa fa'fu anni. Tu, ya Allah ampunilah aku. Terus tak kira 29 pun. Lah ni ada berapa hari lagi? 5 hari lagi. 5 hari ni gaji pun ada, duit pun ada pun. Pergilah Jalan Tengku Abdul Rahman. Pergilah mana pun. Selalu di sini mana? Tempat shopping mana? Jalan Tengku kan? Jalan Tengku Abdul Rahman. Okey, Jalan Tengku Abdul Rahman lah. Saya pun tak tahulah. Jalan Tengku Abdul Rahman lah kan? Kalau tempat kami dengan Billionnya, dengan Giant, dengan Tesco-nya, dengan Simat dia, dengan dan yang paling seronok sekali, puak-puak ni walaupun dah belenggu dek setan, ada lagi yang membuat perkara-perkara yang nak menarik kita supaya melalai daripada fokus pada, terutamanya untuk orang-orang muda. Kadang-kadang bukan saja orang muda, orang-orang tua pun terikut. Apa dia? Yang paling yang nak datang sangat ni untuk orang muda. Dan tentulah Europe. Berapa bulan? Europe berapa bulan? Berapa 6 hari bulan sampai 28 hari bulan tu. Dia sahur tang depan TV tu lah dengan tengok bola. Dia buka kain skrin besar. Pakat Lailatul Qadar tu. Silap-silap bukan orang muda, untuk tua pun. Nabi kata sahur ni ada keberkatan dia, walaupun dengan seteguk air. Elok dah sahur, Nabi ajak sahabat-sahabat semayang. Di antara sahur dengan semayang tu, Nabi kata kalau boleh 50 ayat. Makna disunatkan, mentakhirkan, melewatkan sahur. Mainan nak tengok bola Europe ni pukul 12 sahur lah. Lewat. Tapi buka puasa jangan. Buka puasa masuk kena buka selalu. Jangan. Buka puasa, Nabi kata selagi umat aku mengawalkan buka puasa, mentakhirkan, selagi itu ada duduk di dalam kebaikan, kebajikan. Jangan buka puasa jangan orang marah. Surah buka puasa masuk ke katok selalu kan. Dia gendang apa, menandakan tanda buka puasa di kampung surah. Ni lah, tak ada apa, masing-masing muka. Tak ada jamu buka puasa. Kalau tak ada, jemput kawan pergi rumah lah. Pasal Nabi kata orang yang menjamu buka puasa kan, dia akan dapat pahala puasa sebagaimana orang yang puasa. Lepas tu tidak dikurangkan sedikit pun pahala orang yang puasa. Tapi yang afdal dia raikan sama, makan sama. Jangan jamu ke lepas tu kita tak. Kita duduk sama, kita makan sama. Walaupun kita jemput kawan kita datang rumah buah tamar ke, walaupun air seteguk, tapi orang yang menjamu orang buka puasa ni, maknanya saya nak kongsikan pengisian dalam bulan puasa ni. Benda-benda yang kita boleh buat dalam bulan puasa ni, supaya kita tak membuat perkara-perkara yang mensia-siakan. Pasal semuanya yang kita buat mesti ada dapat rahmat ni. Jangan tadarus Quran. Sampai ke ulama kata, dah kita tahu dia rahmat. Walaupun dalam bulan puasa kami Nabi tak dapat, tak ada apa kami nak bagi, nak jamu buka puasa, tak ada. Walaupun dengan senyuman, jumpa kawan senyum, kebaikan, kebajikan, gandaan dia kan. Pasal kita tahu semua kebaikan akan diganda 70. Tu sakitan 70, kita kira Allah Ta'ala yang balas. Masuk isyak. Sini tak apa, dia bagi laluan. Isyak berhenti bang, lepas tu saya sambung. Malam ni special sikit.
Depa sate tunggu dah. Maksud dia macam tu. Kita kena buat apa pun supaya kita tidak duduk dalam orang-orang yang dikatakan lara. Yang Nabi kata hanya dapat, bukan bulan puasa ni bulan malas, bukan bulan puasa ni hanya untuk makan minum ke, tak. Jangan kita macam tu. Bulan puasa ni lah. Pasal apa? Pasal bulan puasa ni dia tak terus menerus. Dia tak menerus-menerus. Dia habis ke masuk satu Syawal, habis. Tak ada dah rahman awaluhu awsatuha, semua tu tak ada lah. Tadarus Quran dapat macam tak ada lah, habis. Dan kemungkinan inilah bulan Ramadan yang terakhir bagi aku. Kalau dia berterusan tak apa, ni tak ada, habis lah. Ada tarawih, bulan Syawal orang buat tarawih, dia kata surau tu gila, sesat. Tak ada, dia hanya boleh bulan Ramadan je tarawih. Witir tak apalah, tapi tarawih yang hampa semayang tarawih tak kira lah macam mana tarawih 10 ke apa, itu tak apalah kan, itu ikut tempat masing-masing lah. Tapi tarawih tu hanya dalam bulan Ramadan. Makna bulan Ramadan ni dia bukan terus menerus. Lepas sambung Ramadan lagi Ramadan, tak ada. Mungkin kali ni kali yang terakhir. Itu sebab dalam bulan Ramadan ni kena perbanyakkan doa, kena perbanyakkan istighfar, kena perbanyakkan amalan-amalan. Banyaklah. Dulu orang kampung dia sukalah, elah nak bersedekah dalam bulan puasa ni. Memang Nabi kata sedekah yang paling afdal sedekah dalam bulan Ramadan. Buat sikit lauk bagi jiran, jiran pun ambil cuci pinggan, letak dia punya kan kuih apa, hantar pula rumah jiran. Lah ni ada tak tahu, oh lah ni wallahu alam lah, ada ke tak ada, tak tahu kan. Dululah kan. Saya nak cerita pondok saya nak cerita tentang pondok saya lah. Bila bulan puasa ni nak bang, memanglah elok lah kan. Tapi Nabi tak pula lepas-lepas ni makan taman minum air bang selalu. Kami tak, makan dulu, jamu dulu. Kalau jamuan lepas bulan puasa, dapat jamuan, orang yang bagi untuk jamuan tu dapat pahala jamu makan ke? Bukan dapat pahala jamu orang makan. Orang nak jamu orang puasa ni sebelum bagi 20 minit dulu, makan puas-puas. Lepas tu komat lah, ataupun bang pun tak apa. Jangan elok-elok bang tu dia. Kita ambil fadilat tu. Orang yang jamu puasa ni pahala dia lebih, orang jamu orang buka puasa ni. Lepas tu isyak pula kami 8.20 masuk isyak, tapi tak bang pukul 9. Nak bagi yang nak isap okok, nak bagi yang nak mandi, nak bagi yang basuh pinggan, nak bagi yang basuh apa pun semua, supaya boleh semayang isyak bersama-sama. Lepas tu boleh tarawih. Cuma dalam bulan puasa. Bulan lain tak boleh. Bulan lain kalau masuk isyak tak bang, mula tok guru mengamuk. Bulan puasa tetap pukul 9. Walaupun bang masuk isyak 8.15 kan. Pasal nak bagi semua. Elah ada AJK yang nak kena, nak kena tugas. Tapi dan lah kalau pukul 9. Lepas maghrib nak susun, nak apa ke, nak basuh ke, nak apa, nak balik mandi ke apa ke kan, nak berak ke apa ke. Pukul 9. Tiap-tiap hari bulan puasa pukul 9 bang. Semua dapat, satu kampung dapat tarawih. Kalau ikut masa 8.15 bang, ada yang baru nak mandi. Elah dah kena tugas tadi, basuh pinggan, susun kan, nak hidang. Lah ni lewat. Tu ke? Tu bukan saya nak cadangkan surau ni macam ni, jangan. Tak lagi surau ni buat macam ni, kaicoh pula orang kampung pula kan. Apa ni tak ada bang, lambat ni kan, nak Europe tu. Europe tengok. Tak ada, semua bulan puasa ni jangan bagi. Tapi kita kena faham lah, janganlah kita sajanya datang ni. Nabi dia tak, dalam bulan puasa ni lah isteri dia bangunkan kan.
Makna kita pun macam tu lah. Dalam bulan puasa ni ajak kita, keluarga kita semua, jangan hak yang mensia-siakan tu, yang buang masa tu, yang tak ada faedah ni, kan? Jangan. Betul-betul benda yang memberi kita manfaat, kan? Cuma yang jadi masalah pasal kita di sini bekerja, betul tak? Kalau macam Pak Arab tadi tak apa, sebulan cuti duduk hotel 5 bintang tu di Mekah tu, dekat dengan Kaabah, syok. Halo, datang. Halo, 5 bintang. Kita sini bekerja. Bila bekerja, tak kira kerja apa pun, bahagilah. Kan? Bahagi. Pembahagian masa tu kena ada. Kan? Tapi kita macam tu lah, bila dah bekerja yang kita boleh buat selalunya tarawih tu lah, kan? Lepas tu tadarus tu, kan? Nabi kata walaupun kita dapat bersama imam tarawih, tapi dikira amalan tu dikira sepanjang satu malam. Tapi itulah, jagalah jangan 20 setakat 15 lagi, setakat 27. Malam 29 tu, kan? Kebetulan diumumkan, kan? Raya jatuh besok. Pakat yang ada tu takbir raya. Dulunya takbir rumah ke rumah ada. Takbir rumah ke rumah. Lah ni dia jadi macam tu. Akhir itulah tak ada. Tinggal Bilal dalam masjid siap AJK. Lain dengar-dengar tu dia Jalan Tunku Abdul Rahman. Ambil masa lain. Manalah tahu. Betul tak? 29 Lailatul Qadar. Ulama kata hak ganjil, termasuk 29. Bukan macam kita faham dulu-dulu 27 lekor Lailatul Qadar. Pasang pelita. Tak ada. 29 pun dia adalah tanda-tanda, tapi 29 pun termasuk juga malam yang ganjil. Makna kita tak boleh meninggalkan ibadat. Kalau 29 tu jatuhlah, kita katakan Lailatul Qadar, kita yang beribadat, kita yang buat amalan pada malam tu bukan 1000, bukan 80 tahun, lebih daripada 1000 bulan. Lah ni ada ulama mengatakan lah ni 10 malam akhir tu 10 terus. Selagi tak umum raya senang. Kalau kena malam salah satu pun, dengan secara tanpa kita sedari, kita pun dapat Lailatul Qadar. Adalah orang khususiah, kan, yang tertentu yang Tuhan bagi tunjuk pokok semua. Orang itu orang yang tertentulah. Kita dapat meleleh air mata, tiba-tiba air mata meleleh pun jadilah, kan. Pagi ni tak dengar anjing bunyi pun. Okey lah. Lain sungguh pagi ni. Panas pun tak, sejuk pun tak pun okey lah, kan. Itu orang khususiah, orang tertentu-tertentulah. Amalan apa, kan, Tuhan nak bagi. Kita ni termasuk jugalah, kan. Ulama' yang mengatakan 20 bawah tu sikit sangat lah, tapi yang kuat 10 lah. Itu sebab Nabi itikaf. Salah satu pahala itikaf, amalan disunatkan dalam Ramadan, bulan Ramadan, itikaf di masjid, kan. 10 malam akhir. Ni boleh itikaf. Surah masjid itikaf. Masjid sini tak boleh, sini tak ada. Boleh. Bila ikut ni itikaf. Hilal. Kalau boleh itikaf, boleh. Sini pun boleh. Jadi saya rasa boleh tu, no. Yalah. Sekurang-kurang saya tunai hajat ni. Ustaz lah kita ni, kan. Kalau tak kena pun apa pun, saya mohon maaf lah. Itulah saja yang kita dapat saya kongsikan dalam pengisian Ramadan ni lah, kan. Mana ada hari lagi lah, kan. Mana kalau boleh minggu ni
Semua ustaznya datang ke puasa lah, minta mereka ulang buat puasa lah kan. Setakat itu, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.